Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Sairah binti Muhammad Ali adalah wakil dari kumpulan 4 Set 22. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 5 orang iaitu saya, Nurul Sairah binti Muhammad Ali, Nurul Afifah binti Muhammad Farid, Nur Ayuni binti Abdul Rais, Ukhtai anak perempuan Chong dan Wan Nurul Hanis binti Sufyan. Kami akan membentangkan tugasan esei yang bertajuk Peranan Guru dalam Meraihkan Kecerdasan Pelbagai dalam Kalangan Murid. Meraihkan kepelbagaian murid dalam bilik darjah merupakan satu kewajipan kepada guru. Hal ini selari dengan kajian Hamir dan Muhammad Hilmi yang menyatakan guru perlu meraihkan kepelbagaian murid kerana dengan meraihkan kepelbagaian ini, murid akan terlibat aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, matlamat pembelajaran akan tercapai. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, pendidikan di Malaysia adalah salah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Maksud kecerdasan menurut Kamus Dewan ialah kepandaian, kepintaran, kecerdikan dan kesempurnaan akal untuk berfikir dan mengerti. Manakala menurut Jean Piaget pula, iaitu seorang ahli psikologi Switzerland yang dikenali kerana kajiannya terhadap perkembangan kanak-kanak, mendefinisikan kecerdasan individu adalah kebolehan individu untuk berfikir atau menakul sebagai proses untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Setiap murid mempunyai kecerdasan mereka yang tersendiri dan pelbagai, tetapi murid tidak tahu bagaimana untuk menggunakannya dan mengaplikasikannya ketika berada di sekolah. Maka dengan sebab inilah guru berperanan untuk mengenal pasti kecerdasan yang ada pada murid supaya mereka dapat memperkembangkan lagi potensi mereka ketika di dalam bilik darjah. Seterusnya, saya Nurul Afifah binti Muhammad Farid akan membentangkan tentang teori kecerdasan pelbagai. Pada tahun 1983, seorang ahli psikologi Harvard, Amerika iaitu Profesor Dr. Howard Gardner telah mengemukakan suatu teori kecerdasan pelbagai. Menurut Gardner di dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, setiap individu mempunyai sekurang-kurangnya 8 kecerdasan atau kebolehan mental yang wujud secara berasingan dan tidak bergantung. Baiklah, 8 kecerdasan tersebut ialah verbal linguistik, logik matematik, visual ruang, kinestetik badan, muzik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis. Kemudian, Gardner menambah satu lagi kecerdasan pada tahun 1992 iaitu kecerdasan rohani dan menjadikan kecerdasan pelbagai bertambah kepada 9 jenis yang wujud pada setiap individu. Berbeza pula dengan kajian yang dijalankan oleh Muzarina, Suhaila dan Izwan pada tahun 2019 yang mendapati bahawa Gardner telah mengemukakan 8 kecerdasan manusia yang dapat diperkembangkan sepanjang hayat. Seterusnya, satu lagi kecerdasan iaitu existential telah ditambah oleh Smith dan Smith pada tahun 2002 dan menjadikannya 9. Seterusnya, teori kecerdasan pelbagai Gardner yang menggariskan kecerdasan manusia kepada 9 domain berlainan iaitu verbal linguistik, logik matematik, visual ruang, kinestetik, muzik, interpersonal, intrapersonal, naturalis dan yang terakhir sekali existential. Seterusnya adalah berkenaan dengan isu kecerdasan pelbagai dalam kalangan murid. Yang pertama adalah tentang isu guru tidak mengenal pasti jenis kecerdasan pelbagai yang dimiliki oleh muridnya. Jenis kecerdasan pelbagai murid ini sangat membantu guru dalam merangka kaedah pembelajaran di dalam bilik darjah. Sekiranya guru tidak mempunyai pengetahuan
tentang jenis kecerdasan pelbagai murid, maka sukar untuknya mengetahui jenis pendekatan, kaedah dan juga teknik untuk merancang proses pembelajaran dan pengajaran. Bukan itu sahaja, malah guru tersebut juga akan sukar untuk merangka kaedah pembelajaran yang bersesuaian dan tepat digunakan di dalam bilik darjah. Yang kedua adalah guru tidak mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam bilik darjah. Sekiranya guru tersebut juga tidak berusaha menjadi seorang yang kreatif dalam merangka proses pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah, maka pelajar akan merasa kurang berminat untuk belajar dan mudah bosan ketika sesi pembelajaran berlangsung. Jadi, guru tersebut perlu menggunakan pelbagai jenis kaedah pembelajaran dan elakkan untuk menggunakan satu jenis kaedah pembelajaran sahaja. Yang ketiga adalah tentang isu guru menggunakan kaedah pembelajaran yang tidak bersesuaian. Sekiranya guru menggunakan kaedah pembelajaran yang tidak bersesuaian, guru tersebut akan sukar untuk mencapai objektif pembelajaran dalam subjek tersebut. Hal ini kerana jenis kecerdasan pelbagai murid sangat mempengaruhi minat dan juga kebolehan pelajar dan murid dalam sesi pembelajaran berlangsung. Contohnya, sekiranya pelajar yang mempunyai jenis kecerdasan visual ruang dan diberikan kepadanya tugasan untuk membaca penulisan ilmiah, maka sukar untuk pelajar dan murid tersebut memahami tentang topik yang akan dibincangkan dalam subjek itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Rohanis. Jadi saya akan membentangkan peranan guru dalam meraihkan kecerdasan pelbagai dalam kalangan pelajar. Peranan guru adalah sangat penting dalam meraihkan kecerdasan pelbagai dalam kalangan murid. Guru bukan hanya sebagai seorang pengajar, tapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang memupuk kecerdasan pelbagai murid dengan cara yang berbeza. Jadi berikut adalah beberapa peranan guru dalam meraihkan kecerdasan pelbagai. 1. Itu mengenal pasti dan menyesuaikan aktiviti PDP mengikut kecerdasan pelbagai pelajar. Kecerdasan pelajar adalah berbeza bagi setiap individu, peringkat umur dan juga terhadap pemahaman seseorang. Oleh itu, sebagai seorang pendidik, perlulah memastikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bakal dilakukan adalah menarik minat pelajar dan potensi kecerdasan pelajar. Oleh itu, ini adalah antara beberapa contoh aktiviti yang telah dilakukan. Contohnya ialah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara bermain untuk peringkat prasekolah dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan masalah untuk peringkat tinggi. Pelaksanaan ini diberi penekanan di prasekolah kerana bermain itu adalah satu tingkah laku semula jadi ataupun fitrah bagi kanak-kanak. Jika kita menggunakan kaedah ini untuk menarik minat dan tumpuan mereka, kita dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran tersebut. Bagi pelaksanaan berasaskan masalah pula, kaedah yang digunakan di peringkat pendidikan tinggi ini adalah aktiviti secara berkumpulan. Dalam aktiviti ini berasaskan masalah yang dapat membantu pelajar dalam memahami masalah dan menggunakan cara yang betul untuk menangani masalah yang diberi dalam senario tersebut. Seterusnya, yang kedua, menyediakan aktiviti dan bahan PDP mengikut jenis kecerdasan pelbagai pelajar demi melahirkan model insan yang dapat membangunkan negara dan membantu dalam melahirkan negara bangsa yang diharapkan. Perkembangan potensi individu pelajar adalah melalui pendidikan yang dilakukan secara harmonis, seimbang, menyeluruh dan bersepadu yang bermula daripada sekolah. Contohnya ialah penggunaan bahan bantu pengajar BBM yang digunakan di sekolah. Selari dengan peredaran zaman yang semakin hari semakin canggih teknologi maklumat, guru menghadapi cabaran yang besar kerana
perlu menguasai pelbagai bidang dan perlu menjadi lebih kreatif demi menghasilkan bahan bantu mengajar yang betul. BBM adalah penting dalam pengajaran kerana dapat merangsang tumpuan pelajar untuk belajar. Contoh-contoh bahan bantu mengajar ialah PowerPoint, video dan Padlet. Untuk PowerPoint, PowerPoint dapat dijadikan sebagai rujukan ataupun nota ringkas untuk belajar. Video dapat membantu pelajar untuk memahami isi yang ingin disampaikan di setiap topik, dan Padlet juga dapat mengembangkan kreativiti pelajar itu sendiri kerana untuk membuat Padlet, pelajar perlu menghasilkan nota sendiri mengikut kreativiti masing-masing. Yang ketiga ialah menggalakkan penggunaan kecerdasan pelbagai untuk setiap pelajar. Setiap individu mempunyai kebolehan masing-masing yang dapat dikenapati seawal usia kanak-kanak lagi. Keunikan dan kebolehan semula jadi seseorang itu akan menjadi keistimewaan kepada diri sendiri dan juga orang-orang di sekeliling mereka. Cara-cara untuk menggalakkan penggunaan kecerdasan pelajar adalah membuat latihan sedikit demi sedikit. Dengan ini, kita dapat membantu mereka dalam mengingati apa yang telah dipelajari di dalam waktu pembelajaran dan pengajaran. Seterusnya ialah memberi gambar rajah, peta minda dan sebagainya. Dengan memberi gambar rajah ini, ia dapat membantu pelajar untuk memahami dan mendapat gambaran tentang apa yang dipelajari. Dan seterusnya adalah melakukan aktiviti berkumpulan. Dengan aktiviti berkumpulan ini, kita dapat membantu mereka dari segi komunikasi antara rakan sekumpulan. Dengan cara ini, kita dapat membantu mereka dalam penggunaan kecerdasan pelbagai mereka dengan cara yang betul. Seterusnya, peranan guru dalam meraihkan kecerdasan pelbagai dalam kalangan murid ialah dengan memaksimumkan penggunaan teori kecerdasan pelbagai Gardner dalam bilik darjah. Menurut Gardner, 1983 menekankan bahawa pendekatan pembelajaran menggunakan teori ini bukanlah seperti suasana pembelajaran tradisional. Ia adalah satu bentuk bimbingan yang mana guru mesti mengambil kira tahap dan aktiviti pelajar yang berbeza dan mewujudkan suasana PDP dalam kelas yang menarik. Dengan memaksimumkan penggunaan teori ini dalam kelas, guru boleh menyampaikan bahan pembelajaran dan menggunakan jenis penilaian yang berbeza untuk menampung kecerdasan pelajar yang berbeza. Contohnya, guru memasukkan elemen media, gambar, video, muzik, lakonan atau projek praktikal yang mana boleh membantu mengaktifkan kecerdasan yang berbeza dalam diri pelajar serta memudahkan pelajar faham dalam pembelajarannya. Selain itu, guru juga boleh mengukur tahap kefahaman pelajar seperti menggunakan tugasan projek, pembentangan lisan, pembincangan kumpulan atau portfolio semasa atau selepas PDP. Penggunaan teori ini juga seperti guru memperbanyakkan penggunaan bahan bantu mengajar atau BBM yang sesuai juga dapat menarik perhatian pelajar. Hal ini dapat meningkatkan kefahaman, minat pelajar dan membuatkan pelajar seronok untuk belajar. Contoh dalam kajian Rosita 2018 telah menggunakan salah satu tahap kecerdasan iaitu melalui pembelajaran visual atau bergambar yang mempunyai unsur grafik serta mainan warna dapat membantu pelajar mudah dalam mengingati berbanding menggunakan konsep ayat yang panjang. Hal ini juga dapat menenangi pelajar kurang aktif, mengantuk dan hilang minat dalam bilik darjah. Akhir sekali, peranan guru dalam meraihkan kecerdasan pelbagai dalam kalangan murid ialah dengan menggalakkan kerja berkumpulan. Dalam kajian Kod Iping et al. 2021, kecerdasan pelbagai membantu pelajar mengenal pasti kekuatan masing-masing melalui proses pengembangan bakat mereka dalam aktiviti berkumpulan. Pelaksanaan tugas secara berkumpulan di dalam bilik darjah dapat memberikan kesan perubahan tingkah laku yang positif pelajar. Contohnya dari segi pembincangan idea secara bersama, menyumbang idea baru secara berkumpulan, pelajar berupaya menjalin hubungan yang rapat, mewujudkan suasana yang harmoni dalam pembincangan topik pembelajaran yang diberikan oleh guru. Malah pelajar turut saling membantu antara satu sama lain dari aspek saling memperbaiki kelemahan rakan dan bekerjasama menyempurnakan tugasan yang diberikan oleh guru.
Dengan aktiviti berkumpulan ini juga, seseorang individu atau pelajar itu boleh berkomunikasi dengan baik, memimpin, bersosial, bekerja dalam kumpulan, mengembangkan kemahiran sosial dalam menguruskan sesuatu tugasan dengan sempurna. Oleh itu, aktiviti berkumpulan dalam kelas atau bilik taja amat digalakkan yang mana memberi peluang kepada pelajar untuk membincangkan idea baru dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugasan yang diberikan oleh guru. Malah dapat membantu mengaktifkan kecerdasan yang berbeza dalam diri pelajar. Kesimpulannya, guru haruslah memberi penekanan yang sesuai dalam meraihkan kecerdasan pelbagai dalam kalangan murid. Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner adalah merupakan satu bentuk teori yang memperjuangkan keadilan dalam pendidikan melalui pengaplikasian di dalam PDP. Bagi menyempurnakan lagi peranan ini, guru perlu menguasai setiap kecerdasan pelbagai bagi membolehkan guru untuk mengenal pasti dengan lebih baik kecerdasan pelbagai yang ada pada setiap murid mereka. Kerjasama sekolah juga memainkan peranan penting untuk membantu guru dengan menyediakan modul aktiviti untuk setiap kecerdasan pelbagai. Sekian, terima kasih.